Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku. Nama aku Wan. Terima kasih sangat-sangat kepada hampa yang terus support aku. Dan terima kasih sangat-sangat kepada hampa yang dah subscribe channel aku. Okey, kepada yang baru jumpa channel aku ataupun jumpa video aku ni, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol loceng. Sekiranya video aku menarik, jangan lupa share dengan kawan-kawan. Okey, apapun sebelum kita mulakan cerita, kita layan intro dulu. Okey, video kali ni aku rasa aku nak cerita dua kisah dekat hampa. Pengalaman aku waktu aku kerja di JB time tu. InsyaAllah kalau sempat 3. Kejadian pertama ni berlaku selepas je aku balik daripada Thailand. Kalau hampa ada ingat, aku ada cerita yang aku ke Thailand tu kan, dengan abah tu. Okey, selepas je aku balik dengan abah daripada Thailand tu, kami terus shoot ke JB. Sebab abang aku call suruh stay dengan dia dulu dekat JB. Bila sampai dia kat sana, abah duduk dengan mereka. Aku pun segan lah nak duduk dengan mereka, sebab aku pun dengan bertongkat pun. Aku cakap tak apalah, abah duduk dengan hang, aku akan pergi ke tempat kerja lama aku. Time tu aku kerja dekat JB, tahun 2011. Aku kerja dengan toke aku buat bengkel kereta juga, bengkel luar lah. Aku duduk dengan dia. Aku cakap nak stay sini, tak apalah, aku buat part time dengan hang, sementara aku nak sihat kan. Bila aku dah kat situ, dekat 15 hari dah, kaki aku pun dah semakin okey. Aku pun tengok ada satu basikal. Kalau aku panggil beskat lah, setengah orang panggil gerek. Kalau basikal lah senang mudah. Okey, aku nampak satu basikal tersadai tepi tu, dalam store kan. Lepas tu aku cakap kat toke aku panggil G kan. Aku cakap, G, basikal ni hang tak pakai kan? Kalau tak pakai, bagi je aku repair aku naik kan. Lepas tu dia cakap, hang nak pakai, hang buat balik kan. Aku pun buka, aku proses, habis semua, aku barai. Aku pun spray balik body dia apa. Bila dah siap pasang pun, aku dah siap running apa basikal tu. Malam tu memang setting aku nak start mengayuh kan. Bila dah siap apa, aku pun ternampak lah member aku 2-3 orang kan. Time tu famous basikal fiksi, tak salah aku. Tapi aku minat BMX kan. Aku layan BMX. Tak sangka pula kan, bos aku tu dia ada body BMX tu yang aku layan sama dia kan. Bila dah main tu, mereka pun main kat aku. Dia cakap, nak malam ni mengayuh ke Tasik. Aku cakap, macam tu tak aku macam nak mengayuh malam ni kan. Aku cakap, okey, siap malam ke apa. Dia cakap dalam pukul 9.30 kan, selepas mereka habis itu scene kan. Aku cakap, ikut hampa lah, kalau hampa habis lambat, esok je lah kita mengayuh kan. Aku mengayuh seorang dulu. Dia sebabkan aku cakap tu, sudah, hang tu dah cakap banyak, malam ni kita pergi set. Aku cakap, hampa nak tunggu kat mana. Lepas tu dia cakap, buat biasa lah. Aku dah tahu kat mana, dapat bengkel lah. Bila dah siap apa, aku pukul 9 tu aku dah turun. Aku pasang lampu basikal lah, toslet basikal tu kan. Siap pasang apa. Selepas dah siap sampai apa semua, kami mulakan perjalanan kami. Bila kami dah start mengayuh apa, kami pergi satu taman ni. Taman ni memang ada satu tasik dia memang besar lah. Bila dah sampai sana, lampu dekat tasik tu time aku pergi, ada yang banyak dah tak berfungsi. Yalah, orang mana ada lagi macam dulu kan, malam-malam keluar lepak dengan kawan kan. Time aku tu kes orang menyamun banyak. Kami time tu ngayuh dalam 5 orang je kot. Dalam perjalanan ke Tasik tu, kami nampak lah ada lagi 2-3 orang pula kan. Tapi budak-budak lain lah nak follow kan. Lepas tu dia cakap, tanya dekat kami, nak ke mana kan. Aku cakap kami nak mengayuh ke Tasik. Bila dah dengar macam tu, dia pun fikir pasal Tasik dengan tempat dia pun tak jauh kan. Dia pun follow. Jadi 7 orang. Bila dah jadi 7 orang tu, kami mengayuh sampai ke Tasik. Bila dah sampai ke Tasik tu, kami pun bergambar apa. Ramai dekat mana dengan budak-budak yang tak kenal bos, takkan gamak habis tu. Jadi 7 orang semua kan. Bila ada macam tu, kami ke Tasik tu kan. Kami tangkap sekali lagi dekat Tasik pula kan. Sebelum nak turun Tasik tu, ada satu taman tau kat atas tu. Kira macam aku cakap, dekat taman tu ada tempat orang yang suka aerobik lah. Kalau macam ada tempat berlari setempat, lepas tu ada macam
pam apa tu kan, kat situ. Kalau macam orang tua selalu pakai benda tu lah kalau ada. Bila dah duduk kat situ, kawan aku ni dia main kalau hard swing kaki tu. Dia swing kaki kan. Dia swing kaki tu. Dia ada 3 set kat situ. Bila dah nampak tu dia pun main seorang-seorang dia. Bila dah itu aku pun rekod. Aku ternampak swing kat tepi dia tu pun ikut swing lah. Swing hard kaki tu kan, ikut swing. Aku nampak je kan. Aku terus rekod tempat lain dulu kan. Lepas tu aku tak patut aku rekod sekali lagi kat situ kan. Aku ternampak benda tu semakin laju. Yang dia ni pun duduk rancak main tak perasan lagi. Aku panggil dia, weh main. Lepas tu dia terkejut, dia main kat aku. Siapa? Tengok swing tepi hang tu. Hak dia main tadi. Dia tengok kan. Weh je belah. Tapi time tu hak budak-budak yang ikut kami tadi ni, mereka dah jalan dah. Mereka dah jalan pergi tempat lain. Jadi tinggal kami lah. Bila dah nampak macam tu, ajak belah lah. Bila dah belah nak jalan tu, basikal kat atas lagi. Kami kan duduk kat tempat taman tu kan, dekat atas tu basikal. Kami teringat ada orang menyanyi dekat tasik. Yang best tu nyanyi lagu-lagu baru lah. Bukan kata lagu-lagu klasik lah. Ini lagu-lagu baru. Jadi kami dengar suara perempuan dok kan. Lepas tu member aku Suhat yang seorang tu pula jenis macam kaki perempuan tau. Dia tu, awet, jom. Nyanyi apa? Tasik tu dia berapa lampu je yang nyala kan. Yang dekat pondok tu, tepi-tepi pondok kan dia ada lampu jalanan tu kan. Bila dah sampai situ, member aku cakap, jom kita pergi cerewet tu kak. Aku boleh dapat nombor telefon dia apa kan. Aku cakap dia ni tak padan dengan malam-malam ke ni pun kerja. Time tu kami tak perasan dah pukul 11 lebih tau. Bila dah turun masuk ke tasik tu, jalan tepi tasik tu kan, alunan lagu tu semakin kuat. Bila dah semakin dekat dengan pondok yang kami rasa perempuan tu ada, suara tu semakin jauh. Bila dah dengar macam tu, aku dah sedar hati tau. Cakap dekat member aku yang kena swing kacau tadi tu, cakap aku tak sedar hati lah. Lepas tu dia pun pegang tangan aku, cakap aku pun tak sedar hati ni. Tu kita cabut dulu nak tinggal dia. Jangan tinggal dia. Sian dah tak pergi dia pingsan je ni, jenuh kita nak jawab kat mak dia pula. Lepas tu kami pegang bahu dia kiri kanan kan. Dia tengok kami kiri kanan yang tu, dia tengok siapa? Tak perasan lah. Lepas tu dia kata tak ada. Dia lepas kami kan, dia pergi kat pondok tu. Bila sampai kat pondok tu kan, bukan dia nampak awet kan tau. Nampak pontianak. Dia nampak pontianak tu, dia tak sempat nak lari kan. Dia tu duduk kat situ sampai terkencing. Disebabkan dah nampak macam tu, kami nak lari serba salah. Kami heret dah. Kami seret dia kan. Seret. Dia dah dalam beg tau. Dia tak boleh nak fikir apa kan. Kami seret. Torselek yang aku pegang tadi, yang aku nak buka, nak suluh tak boleh tau. Dia tekan tak hidup kan. Torselek basikal tu kan, tak hidup. Lepas tu member aku hak seorang tu pusing ke belakang, tengok benda tu. Dia tiru macam mana yang member aku kena seret. Tapi dia mengadah ke depan lah, mengancam rangkak lah. Dia seret kaki kan. Lagi laju kami seret. Mungkin dia terasa pedih pungkuk. Dia terjaga tak. Dia nampak benda tu, dia lari. Yang geramnya dia lari dulu. Dia dah sampai ke atas. Kami pun dah tak boleh buat apa kan. Kami pun lari lah. Kami lari sampai ke atas. Dengar hilayan pontianak tu memang derah lah. Kalau hang duduk tempat bergaul ni, memang dengar derah kan. Sebab dia kat bawah pula tasik tu, kami kat atas kan. Bila dah macam tu, kami ambil basikal apa. Yang member aku ni kan, yang pergi teguk pontianak tu kan, dia bukan naik lah. Dia tolak basikal tu, kata pontianak. Dia kami dah mengayuh tepi dia weh. Naik lah. Pontianak. Dah sampai setengah jam dia rasa penat kot. Baru tu perasan dia tolak basikal, dia bukan mengayuh. Baru dia naik. Kadang-kadang hang kaki perempuan lebih-lebih pun payah juga tak? Tak kisah hantu ke apa, dia kira nak stop habis. Lepas tu dah sampai kat rumah, kat spot kami jumpa tawai tu. Aku cakap hang ni tak kira hantu ke apa semua, hang nak stop tu. Banyak cakap hang hantar. Kalau aku tahu tadi hantu, aku balik lah. Dia cakap gitu kan. Alah, cakap hantu balik. Kami suruh tu naik tadi, minta maaf hampir nak pergi ayat hantu tu. Tu dah lah, dia cakap. Okey, kejadian kedua ni pula, boleh dikatakan nak kaya cepat. Itu yang aku bercakap. Kejadian ni berlaku kepada satu orang kawan aku ni, nama dia Syah. Satu hari tu aku tengah lepak dekat
kedai makan. Time tu aku masih di JB. Aku kerja dekat kedai makan pula dah. Aku kerja dekat bengkel yang aku cakap aku main basikal tu kan. Bila tengah aku duduk tengah layan makan aku tu, ada satu orang main, dia tepuk bahu aku. Dia cakap, "Wan." Lepas tu aku kalih, Syah. Aku cakap tu kan, lama tak nampak hang pergi mana? Aku tanya dia tu. Lepas tu dia cakap, aku ada je, cuma aku lah ni sibuk sikit. Dia cakap, baru balik daripada overseas. Aku cakap boleh tahan budak ni. Bila dah dia macam tu, aku cakap doa dulu. Aku cakap, tapi aku nak belanja hang makan sedap-sedap tak ada lah. Kedai sini lah. Aku cakap, time tu aku tengah makan nasi bujang. Biasa gaji sampai lagi kan. Lepas tu cakap, apa benda makan nasi bujang? Lepas tu aku cakap, wah nak belanja aku lah. Lepas tu dia cakap, kalau nak makan. Dia cakap aku butuh kan. Aku bila dah dengar macam tu mah, aku kira nak order lah. Lepas tu aku berhenti dulu. Aku terfikir, tak pernah dia ni belanja aku kan. Sebab apa aku boleh cakap dia macam tu? Sebab dia dengan aku, sama-sama kami main kat sini, memang orang zero lah. Kata zero lah. Tak ada jenis loaded lah orang cakap kan. Kami memang jenis zero. Bila ada macam tu, aku tanya awak, hang tak pernah nak belanja aku loaded ni, ada duit sangat kan? Dia dengan rasa belagak kan, dia pegang duit setekak ni kan, segulung je ni lah. Duit 100 tu kata 1000 segulung kan. Dia ambil letak atas meja. Nak makan lah. Dia belagak kan. Time tu pula vape. Kalau dulu rokok pen tu, bentuk macam rokok tau, ada lisak tu, bukan rasa rokok. Cakap dia ni, aku masih nak tabuh kan. Lepas tu sebelum aku order tu, aku cakap tak apalah, satgi aku order. Lalu ni aku nak tahu dulu macam mana boleh jadi macam ni. Lepas tu dia pun cerita kat aku. Dia kata dia sebenarnya dia tak tenang ni. Lepas tu dia macam aku kan. Dia cakap aku tu. Lepas tu aku cakap, apa masalah sebenarnya? Ni duit panas kan? Aku cakap dia tu kan. Dia kata tak, duit halal. Cakap mustahil, kalau duit halal hang takkan jadi macam ni. Ambil judi apa? Dia cakap dia tak main judi. Habis tu ambil mesin apa? Lepas tu dia kata dia ni satgi tumbuk lah. Dia cakap kat aku kan. Aku cakap awak rasa keras sangat kan tumbuk aku. Aku cakap tu kan, melawak kan. Kami memang melawak jenis kasar pula. Lepas tu dia cakap kat aku, sebenarnya dia jadi kaya macam ni bukan kata main mesin ataupun main judi kan. Dia kata dia jual sate. Lepas tu aku cakap, jual sate pun boleh kaya macam ni ya? Dia kata, ingat biasa-biasa orang yang beli dengan aku semua orang kaya-kaya. Dia cakap aku betul kan. Lepas tu aku pelik, jual sate apa yang dia jual sampai mahal sangat kan. Han jual sepatang RM8. Dia kata jual sepatang RM10. Bila aku dah dengar jual sebatang RM10, aku kata, mahal gila. Han jual kat mana? Dekat hotel ke apa? Sebab yang kita tahu paling lah ni pun sate paling mahal berapa kupang? 6 kupang ataupun 7 kupang lah. Lah ni kuasa 8 kupang pun jadi dah kan. Bila aku dah dengar macam tu, kuasa dia jual dekat mesti dia jual kat lorong-lorong apa kan, tempat-tempat orang kaya kan. Cakap dia cakap tak jual yang tu, dia jual kat simpang jalan. Cakap dia ni jual kat simpang jalan pun boleh kaya. Bila dah jadi macam tu, aku tanya dia betul-betul. Lepas tu dia cakap, tak apa habis makan nasi hang, kita pergi duduk tempat lain. Bila dah siap makan apa, lepas tu dia order lagi 2 ayak. Tapi hak yang tu aku bayar lagi tau, sebab aku tak sedar hati dengan duit yang dia nak bagi kat aku tu. Bila dah siap bayar apa, kami pun pergi dekat port yang aku selalu duduk, yang aku cerita tadi tu. Ada satu kereta depan bengkel tu, dia dah tersadut nak owner tak ambil kan. Bila dah kami duduk kat situ apa, dia cerita kat aku, sebenarnya dia jual sate gagak. Lepas tu aku cakap, sate gagak hang jual kat apa? Lepas tu dia terus potong cakap aku. Dia tanya, lah ni hang nak dapat duit banyak macam aku, nak kaya macam aku tak? Benda ni tak mencuri, dia kata. Kita menega. Lepas tu aku tengah fikir ni, duit ni berkat tak kan? Aku time tu aku terfikir macam tu kan. Lepas tu dia cakap, dah ni hang nak ikut, jom. Tak mau ikut tak apa, aku boleh cerita je kan. Awal tu, sebelum dia nak buat benda ni, dia memang dah usut lah. Time tu dia dah ekonomi dah teruk kan. Dia dengan kerja tak ada pula kan. Dia nak pinjam dengan aku, time tu pun dia segan. Kami sama-sama zero kan, sama-sama tak ada duit. Sebab first sampai situ memang tak ada duit langsung kan.
Dia pun segan nak pinjam aku. Lepas tu aku cakap, macam mana hang boleh terfikir kata hang nak jual sate gagak ni? Dia pun mulakan cerita. Dia kata macam tadi, bila dah jadi kusut sangat, dia pun tengah-tengah duduk tepi jalan tu. Time tu dia kusut tau. Lepas tu time tu dia nak isap rokok pun tak ada duit. Dia nak makan time tu pun 50-50 lah orang cakap kan. Kalau dia makan hari ni, lagi dekat rumah dia nak makan apa pula kan. Kalau dia makan tu ni, esok dia nak makan apa pula kan. Bila dia macam tu, dia tengah-tengah serabut tu, ada satu lelaki-lelaki tua jumpa dekat dia tepi jalan tu. Cakap, anak tak payah serabut lah, meh pakcik bagi satu bisnes. Tak apa, modal semua pakcik bagi. Yang penting hang berani, hang sanggup. Sebab nego ni barang mahal. Member aku ni bila dah dengar kata nak dapat duit kan, dia pula dah tak ada duit. Syah ni pun tak terfikir, tak tanya lah nak jual apa benda apa kan. Bila dah jadi macam tu, dia pun terus setuju kan. Cik tu pun bawa pergi dekat satu simpang ni. Memang kawasan belakang tu gelap tau. Dia duduk dekat simpang 4. Dekat simpang 4 tu, dia duduk kat penjuru. Dia duduk kat penjuru tu, dia membelakangkan jalan. Dia bukan membelakangkan hutan tau. Dia dah rasa pelik. Yang ada lampu pun dekat simpang 4 jalan tu, dekat hutan tu memang tak ada lampu lah. Siapa nak bola lampu lah hutan kan. Bila dah menghadap kat situ, pakcik kata, hang meniaga sate ni, hang cuma sebut sate. Siapa nak beli, jangan tengok muka, hang cuma jual. Dia tanya berapa, hang kata RM10 sebatang. Bila dah jadi macam tu, dia pun start buka api apa, bakar. Dia kata, lah ni dah buka apa? Dia tanya dekat Syah kan. Pakcik tanya 11.90, 11.90, mana ada sampai 90 kan, 11.50. Dekat okey bagus ni, dah boleh start bakar api. Bakar api, dia pun letaklah daging sate dia tu. Dia letak daging sate dia tu. Dia pun dah start terfikir. Dia kata, siapa nak beli kat hutan? Udahlah dekat pukul 12, siapa nak makan kan. Dari situ baru dia terfikir. Lepas tu dia pun tanya dekat pakcik tu, pakcik, saya jual sate apa cik? Siapa nak beli kat hutan ni? Lepas tu pakcik tu kata, mana ada hutan, depan tu kan kampung. Lepas tu sate ni nak tahu sate apa? Hang pun tak makan sate ni. Dia ingat babi lah. Saya sate babi bawa cik, dia kata tu kan. Syah tu, dia tengah tampak kepala kan, member aku lah. Dia kata, hang gila apa? Babi kan haram. Pakcik tu tahu lah haram kan. Lepas tu Syah kata, habis ni sate apa pakcik? Pakcik jangan macam-macam, saya tak sedap hati ni. Antum saudara takut, hang jual ya sebatang RM10. Dah siap habis menikah baru aku cerita. Cakap aku tu kan. Tengah duduk sama simbang tu, ada orang lalu berhenti depan tempat dia menikah sate tu, dekat tempat arang sate kan. Dia kata sate 10. Lepas tu dia tak tanya ada berapa. Lepas tu dia kata 100. Syah kata 100 kan. Dia tak tengok muka, macam pakcik tu besar. Dia suar tak sempat nak bola plastik. Dia terus saut makan tu tau. Takkan sate lidi buang kat situ kan. Dia bayar 100. Jalan. Lepas tu semakin banyak. Kira dia tak sempat nak layan tau. Kira terlalu banyak. Dia cuma letak bekas dekat situ. Sate yang dia bakar tu, dia cuma bakar. Dia pun ambil berapa je, dia pun kira sendiri kan. Dia cuma cakap sebatang 10. Dia kira tu kan. Dia bakar sampai habis. Lepas tu pakcik tanya, macam mana menega? Penat pakcik, tak sempat nak layan. Itu tak kisah, hang tengoklah bekas hang tu. Duit bertimbun. Lepas tu pakcik kata, tak apa, hang bagi modal aku balik. Yang balance tu hang punya. Bila dah macam tu, dia pun dah ambil duit tu. Dia pun terlupa nak tanya daging apa yang dia jual tadi kan. Lepas tu esok tu dia jual lagi. Jual tempat yang sama. Dia berniaga, dia ambil daging tu dekat pakcik tu lah, sate tu. Dia ambil sate tu dekat pakcik tu. Dia berniaga. Dah sampai 2 bulan, dia pun dah penat nak berniaga. Satu malam tu dia memang tak mau pergi lah. Pakcik tanya, hang nak berniaga tak malam ni? Saya tak berniaga pakcik, saya tak larat ni. Ikut suka hang, dia kata gitu kan. Dia pandai, dia kata kan. Lepas tu dia pun belik lah dengan pakcik tu. Daripada kata macam tu kan. Lepas tu dia pun tengah tidur. Dia dengar ada orang ketuk pintu rumah dah. Memang kuat lah. Dia pun dengar itu, dia nak buka pintu, dia tengok tak ada orang. Dia tutup balik. Baru pusing, ketuk pintu sekali lagi. Dia tak puas hati. Dia ada kan macam rumah pintu-pintu hotel kan, dia ada lubang tu. Bahasa orang putih panggil pit hole lah. Dia tengok kat situ, tak nampak.
Lepas tu dia jenguk duduk sikit, dia nampak, cuma nampak kepala sikit kan. Lepas tu dia tak puas hati, dia dengar je orang ketuk, dia buka cepat-cepat. Nampak budak rendah-rendah semua. Bukannya budak, tuyul. Bila dia nampak je tu, dia cepat-cepat nak pintu kan. Lepas tu dia terus telefon dekat pakcik yang peniaga sate tu. Dia tanya, pakcik, ada tuyul berlampak depan rumah saya ni, apa cerita pakcik kan. Dia cakap tu kan. Pakcik kata dia pun nak beli sate kot. Lepas tu dia terperasan, Sate selama ni saya jual kat siapa? Jual kat depa lah, kat tuyul tu lah. Lepas tu dia dengar macam tu kan. Dia kata, habis saya jual sate apa selama ni? Sate gagak. Bila dah jadi macam tu, dia pun, Syah ni pun tak sedar hati. Dia kata, pakcik saya dah tak mau melega dah. Lepas tu pakcik kata, itu aku tak mau beritahu, pandai-pandai hang sendiri kan. Lepas tu lah ni, dia mai jumpa aku pun, dia nak minta tolong aku lah time tu kan. Lepas tu aku cakap, aku bukan tak mau tolong hang. Aku cakap dengan Syah kan, lah ni aku duduk kat sini, abah aku ada dengan abang aku. Kalau hang nak jumpa abah aku, boleh lah tolong kan. Lepas tu dia kata, bila boleh jumpa? Aku cakap, kalau hang nak jumpa, esok hang mai kat aku lagi pun esok aku cuti, aku cakap dia kan. Lepas tu nak disingkatkan cerita, esok tu dia mai kat aku. Time tu dia dah, aku rasa pelik sebab dia cengkung tau, mai kat aku. Dia memang cengkung gila, hurih-hurih kan. Lepas tu dengan rambut dia beruban teruk. Aku cakap, awak teruk ingat Syah kan. Lepas tu dia jumpa dengan aku pun. Dia kata, bila boleh pergi kan? Aku cakap, lah ni kita pergi lah. Lepas tu aku terus tanya kat Syah, awak teruk ingat semalam okey lagi, tegak lagi kan? Aku cakap apa je ni? Dia kata dia pun tak tahu kan. Bila dia bangun pagi, dia nampak keadaan macam ni kan. Lepas tu dia ada cakap yang rasa ibu jari kaki dia tu rasa kebas sangat tau. Dia kata macam tu. Cakap tak apalah, kita sampai kat rumah apa aku nanti, kat rumah abang aku lah maksud aku. Abang aku dengan abang aku, nanti baru kita sembang lain. Bila dah sampai kat sana, aku beri salam apa kan. Abang aku keluar je. Lepas tu abang aku nampak kawan aku. Dia cakap, hang tunggu situ, jangan naik. Member aku dah rasa macam cuak. Dia kata, siapa pula kan, siapa kalah-halau baru nak jumpa kan. Lepas tu bila dah macam tu, abah aku masuk bawa satu cawan ayak putih lah. Dah bawa main kat luar, siap dah siap tawar apa. Abah aku pergi dia minum. Bila dah minum apa, dia cuci muka apa, baru nampak merah balik muka dia kan. Lepas tu abah aku tanya, kaki hang dah rasa kebas kan? Padahal aku tak cerita apa dekat abah lagi tau. Lepas tu dia terkejut, dia kata, kaki ada kebas ni. Lepas tu abah aku cakap, ni pasal hang kena isap darah ni, ada buat benda tak elok ni. Tu abah cakap gitu kan. Padahal memang aku apa pun tak cerita kat abah lagi tau time tu. Aku cuma cerita kat abah yang aku nak jumpa abah, nak buat kawan, nak jumpa abah kan, tu je. Lepas tu abah terus cakap dekat dia, jadi sate kagak lah. Aku terus terkejut, macam mana abah tahu? Lepas tu dia cuma angguk, dia kata, kalau hang nak lepas daripada benda ni semua, hang kena buat ada beberapa upacara. Member aku yang Syah ni pun buat apa yang abah aku pesan kan. Alhamdulillah, selepas tu tak ada lagi lah gangguan yang macam dia kena ganggu tu kan. Lepas tu dia pun dah tak kena isap darah lagi kan. Sedangkan aku pelik, kalau orang dulu kata yang kena jari kena isap darah ni biasanya tuyul isap darah tuan lah. Itu yang aku dengar. Itu yang aku pelik, dia pula kena kan. Padahal dia duduk meniaga sate kegak lah. Selepas dia kejadian tu, dia pun main jumpa aku lagi satu hari tu. Dia main malam. Dia cakap aku, Wan, nak malam ni kita keluar dengan aku, kita pergi lepak, makan-makan apa kat Lido apa. Aku fikir, aku pun tak ada buat apa kan time tu kan. Aku cakap, ikut suka hang lah, nak belanja aku kan. Aku tengok tak gaji ni, aku cakap dia kan. Cakap, alah tak ada masalah kan. Cakap, ada mesin apa. Aku duduk usik dia tu, dia kata, hang ni macam-macam kan. Ni pun gelak-gelak. Aku masuk kereta dia, time tu dia pakai kereta suara kereta kebal tu kan, salah aku. Aku panggil kereta kebal lah. Jenama LMST ada pakai yang tu. Tapi depan dia convert jadi macam BM, ada sunroof kan. Aku cakap, hang ni berangan nak pakai BM ke apa? Dia cakap, tu lah, aku tak boleh pakai, ni jadi lah dekat aku kan. Bila kami dah sampai kat Lido, kami tengah makan tu, nak balik. Bila nak balik tu, kami pun dah keluar pun dekat kedua lebih dua balik kan. Duk balik layan sate apa, makan kat situ tepi-tepi tu.
bila dalam perjalanan balik tu, kami sampai simpang masuk ke Taman Yu tu kan. Bila sampai ke simpang Taman Yu tu, kami ternampak ada satu pakcik tunduk tepi jalan tau. Aku terperasan. Lepas tu aku cakap kat member aku, Cah, berhenti tepi. Nampak pakcik tu ada barang jatuh ke lautan tu. Adalah motor duk parking tepi kan, dengan lampu menyala apa kan. Lepas tu aku nampak pakcik tu dengan ketayak apa, helmet duk atas jalan lah. Aku cakap member aku kat Syah tu lah. Aku cakap, Syah jom tengok kat pakcik tu kan, ada toslet tak? Aku cakap kat dia. Lepas tu dia kata kan, toslet tu kan, toslet pendek lah ni kan, banyak pendek tu kan. Dia ambil toslet tu, kami keluar, kami jumpa pakcik tu, kami bagi salam pun. Kata, pakcik cari apa pakcik? Pakcik cari barang jatuh dalam ni. Ada parit lah kat tepi tu. Lepas tu belakang tu hutan. Lepas tu dia pun bangun apa kan, tangan satu belakang macam ni, dia letak belakang macam tu kan. Bila hang tengok daripada depan macam tu lah, tak perasan kan. Sebab dia kan tu dia dah bangun lah, dia tunduk. Lepas tu aku bersalam dengan pakcik tu, dia salam pun aku terasa macam sejuk. Aku fikir mungkin dah pagi kan, sebab mungkin embun kan. Lepas tu aku cakap, pakcik cari apa? Ni pakcik cari barang aku dalam ni, tak jumpa. Pakcik tak tahu selek, pinjam selek Dia kata, member Syah ni pun orang tak kenal, dia tak mau bagi. Dia suluh sendiri. Dia suluh. Dia cakap, pakcik cari apa? Cakap, saya tolong cari. Ada lah pakcik cari barang pakcik ni. Dia suluh. Dia berhenti dekat celah-celah tu kan. Dia nampak macam ada kain pakaian dia macam pakcik tu jugalah, sekerat. Lepas tu Syah cakap dekat pakcik tu, pakcik cari baju terkoyak pakcik ke? Lepas tu, tak, pakcik cari tangan pakcik. Bila dengar macam tu, dia suluh berhenti. Aku tengok kat pakcik tu, tengok tangan semua ada. Lepas tu cakap kat pakcik tu, tu tangan ada. Dia angkat tengok sekat kat sini kan ni. Mana tengok tangan pakcik tak ada sekat, jatuh lautan ni. Dia kata kan. Bila dah pusing tengok kat motor, baru perasan motor tu hancur. Lepas tu dengan helmet tu pecah setengah. Bila dah nampak yang tu, aku pun tarik member aku Syah tu kan. Dia masuk kereta. Lepas tu pakcik tu kalih. Pakcik tu kata, terima kasih, jumpa tengah lah. Dia cakap gitu kan. Kami pun dah tak tengok pakcik tu, kami jalan pecut tu kan, tak tengok belakang dah. Bila dah jalan kereta, kami sangka kereta tu dah laju tau. Sebab kami tengok meter RPM tu dah naik 100 tau. Meter KM dah naik 100 tau. Hampa tahu tak, pakcik tu jalan tepi kereta ni patut tingkap. Terima kasih dia kata gitu. Dah lah ketuk belah Syah pula tu, dia buat kereta kan. Syah tak tengok tepi, tengok depan kan. Lepas tu aku cakap kat pakcik tu, tak apalah pakcik, tinggal dah kami, tangan pun dah jumpa kan. Baru rasa kereta ringan. Bila dah sampai dekat tempat spot yang aku selalu lepak tu, dia main ambil tadi kan. Lepas tu aku cakap dekat Syah, lah ni nak balik ke nak tidur rumah aku dulu? Aku rasa bahaya kalau nak balik hari ni, esok nak balik. Tak apalah, kedai yang buka lewat sikit lah, cakap aku tu. Dia pun okey lah, aku tidur rumah kan. Aku memang takut sebenarnya, dia cakap tu kan. Lepas tu dia masuk, aku suruh dia mandi apa siap kan. Aku baca-baca kopi duduk kat depan tu. Aku macam tak percaya lah apa yang kita nampak. Aku cakap dekat Syah kan. Lepas tu Syah kata, dia kata aku sering tak percaya apa yang kita nampak. Aku cakap kalau kita buat terkejut tadi, masuk gaung kita dua-dua. Syah kata aku tu kan. Itulah, dia duduk sembang-sembang lah. Kami tertidur kat situ sampai pagi. Satu pagi kami bangun kan. Lepas tu dia balik kan. Okeylah, aku rasa sampai sini dulu cerita aku. InsyaAllah nanti aku sambung lagi cerita aku. Harap hampa akan terus support aku. Assalamualaikum.